Okay, sementara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak buat perbincangan soalan-soalan dalam buku kemahiran proses sains. Okay, untuk setiap hujung bab tu. Okay, kita mula dengan bab 1 biodiversity. So, kita tengok secara umum je dulu apa yang kamu dah belajar tentang biodiversity. Okey, apa yang kita dah belajar tentang biodiversity ialah kita mempelajari kepelbagaian haiwan, tumbuhan yang ada di muka bumi. Okey. Dan kepentingannya. So, kepentingan, boleh baca kat sini, apa kepentingan haiwan dan tumbuhan kepada manusia dan kepada organisma lain. So, haiwan, kita kelaskan dia kepada vertebrata dan invertebrata. Vertebrata bermaksud dia mempunyai tulang. Okey, tulang belakang, tulang di dalam badannya. Okey, sebab dia mempunyai rangka dalam. So, kita ada 5 kumpulan utama: ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. So, kelima-lima kumpulan ini dia mempunyai ciri yang berbeza. So, ciri itulah yang kamu kena ingat seperti adakah dia bertelur, adakah dia beranak, berdarah panas, berdarah sejuk. Okey? Berbulu atau berbulu pelepah, berbulu rambut atau berbulu pelepah. Okey? Dan invertebrata adalah haiwan-haiwan yang tidak mempunyai tulang. So, kita kelaskan kepada berkaki dan tidak berkaki. Kalau dia tidak ada kaki, adakah badan dia mempunyai segmen? Segmen tu dia punya senggatan-senggatan yang membezakan kepala, okey, badan. Berkaki kita boleh kelaskan kepada bilangan kakinya. Okey, untuk tumbuhan kita kelaskan kepada berbunga dan tidak berbunga. So, yang berbunga dia melakukan pembiakan secara seks. Dia ada gamet jantan, dia ada gamet betina yang kamu dah belajar masa form 1. So, bila dia berbunga, hasil biji benih dia tu adakah dia monocotyledon ataupun dicotyledon. Maksudnya kalau monocotyledon seperti jagung, dia satu je. Kalau dicotyledon, dia ada 2 cotyledon seperti mangga. So, perbezaan dia kita boleh tengok daripada bilangan cotyledon, jenis urat daun. Okey. Kalau mono tu dia selari, kalau D tu, dicotyledon tu urat daun dia jejala. Kita boleh tengok pada sudut akar dia juga. Kalau mono, dia akar serabut. Manakala dicotyledon dia ada akar tunjang, satu akar yang kuat baru ada cabang tepi-tepinya. Okey, tumbuhan tidak berbunga, kita ada lumut, paku pakis dan conifer. Okey, tumbuhan ini kita kelaskan sebagai tumbuhan tidak berbunga. Okey, so kita masuk soalan 1. Antara haiwan berikut yang manakah mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki? Yang mana mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki? Okey. Jawapannya adalah belangkas. Kenal tak belangkas? Kalau tak kenal, kena Google semula. Itu haiwan belangkas. Okey. Latihan ni kita dah buat belum? Dah buat kan?
Okay. Sorry ya, internet rumah teacher tak ada. Sampai kat mana tadi? Okay. Soalan dia tak sama sikit dengan buku kamu. Tapi masih mengikut bab. Okay, boleh respon dengan tak suara teacher? Line okey tak? Okey ya? Okey, Alhamdulillah dengar. Okey, kita tengok soalan. Okey, tadi kita dah buat haiwan berlangkas mempunyai lebih daripada 3 kaki. So kalau kaki-kaki ni semua ini adalah invertebrata. Okey. Rajah 2 berikut adalah menerangkan tentang kumpulan vertebrata. Okey. Homeotherma bernafas melalui peparu dan melahirkan anak. Okey. So, apakah haiwan yang boleh dikelaskan dalam kategori dalam kategori berikut. So dia bagi pernyataan yang manakah yang paling sesuai. So melahirkan anak, bernafas melalui peparu, homeotherma ni berdarah panas. Okay. So yang mana paling sesuai adalah mamalia. Yang mana mamalia? So, kita ada kelawar mamalia. Burung hantu sebab dalam kumpulan burung, okay, walaupun berdarah panas, ada peparu tapi dia bertelur. Penyu bertelur. Katak bertelur. So kamu keluarkan dulu yang mana yang kita kata reject answer. Jawapan yang tak tepat. Okey, Rajah 1 menunjukkan seekor ikan paus. Kenapakah ikan paus dikelaskan sebagai mamalia, bukan ikan? Okey, kerana ikan paus dia melahirkan anak. Okey, bertelur adalah untuk ikan. Bernafas, kedua-duanya kumpulan bernafas melalui insang dan mempunyai badan yang besar ni tak tepat. Okey, 4, apakah ciri yang betul bagi pokok jagung? Okey, pokok jagung dia adalah kumpulan monocotyledon. So, yang paling tepat adalah daun selari. Kerana yang ketiga-tiga ni untuk dicotyledon. Okay, so soalan objektif kena belajar untuk eliminate jawapan-jawapan yang tidak tepat. Okay, ni soalan bahagian B. So, rajah berikut menunjukkan 2 jenis haiwan yang dijumpai dalam satu habitat. Kenal pasti haiwan tersebut berdasarkan penerangan yang diberikan. So bila kenal pasti, dia dah bagi label C dengan K. Label ini yang kamu kena masukkan. Okey. Poikilotherma berdarah sejuk, homeotherma berdarah panas, mempunyai burung pelepah yang menutupi badan dan menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Okey. So kenal pasti. Sekarang K adalah itik dalam kumpulan burung, manakala J adalah penyu dalam kumpulan apa? Reptilia. Okey. So Poikilotherma berdarah sejuk adalah untuk adalah untuk reptilia. So
Ini adalah untuk maklumat J. Berdarah penas adalah untuk kumpulan burung. Kamu boleh rujuk muka surat 4 dalam buku kamu. Okey. Okey. Mempunyai bulu pelepah yang menutupi badan. Okey. Bulu pelepah yang menutupi badan adalah untuk burung. Okey. Dan menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Juga cengkerang keras. Okey. Sebab kalau cengkerang lembut, itu untuk reptilia. Cengkerang lembut. Okey. So, soalan bahagian C kita tinggalkan dulu. Kita tengok bab ekosistem. Apa? Sekejap Okey, bab ekosistem, apa yang kita pelajari dalam bab ekosistem ini? Okey, ekosistem melibatkan ekosistem itu sendiri, okey, kitar-kitar yang terdapat dalam nutrien, kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem, interaksi antara hidupan dan faktor yang mempengaruhi populasi ekosistem. So, ekosistem tu adalah kita kata bagaimana organisma benda hidup tu dia saling berinteraksi. So, ekosistem tu terdiri daripada pengeluar, pengguna primer, sekunder, tertier dan pengurai. So, primer mestilah yang memakan pengeluar. Pengeluar mestilah yang boleh melakukan fotosintesis. Sekunder yang memakan primer, tertier yang memakan sekunder, pengurai mestilah boleh menguraikan kesemua ini apabila dia mati. So, antara hubungan kesemua kita nak bilang komponen ni akan membentuk rantai makanan. Okey, mula daripada pengeluar, kalau rantai makanan dimakan oleh pengguna primer, dimakan oleh pengguna sekunder, dimakan oleh pengguna tertier. So, banyak-banyak rantai makanan membentuk siratan makanan. Kalau kita nutrien pula, kita akan tengok bagaimana unsur karbon, unsur oksigen dan unsur air digunakan dan dihasilkan dalam ekosistem kita. Macam mana karbon dihasilkan melalui fotosintesis, digunakan oleh manusia untuk respirasi, digunakan oleh pembakaran. Okey, kamu ada dalam muka surat 13, 14 untuk kitar air. So, seterusnya kita tengok interaksi antara hidupan. Interaksi ni kita tengok pada 3 jenis, iaitu simbiosis, persaingan dan mangsa pemangsa. Mangsa pemangsa ni melibatkan pemakanan. Okey. Manakala persaingan dengan simbiosis ni bagaimana dua organisma boleh saling hidup dalam satu habitat yang sama. Okey. So, simbiosis kita pecahkan kepada mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Okey, kita melihat kepada bagaimana dia memberi kebaikan. Okey, bagaimana dia memberi kebaikan kepada dia punya hubungan. Kalau parasit mesti satu untung
satu rugi. Okey. Komensalisme, satu untung, satu tak ada apa-apa. Dan mutualisme mestilah kedua-duanya menguntungkan. Hubungan itu menguntungkan kedua-dua pihak. Okey, bila kita dah tahu yang ni, okey, persaingan melibatkan spesies yang sama ataupun spesies yang berbeza, okey, merebut 3 faktor utama iaitu makanan, tempat tinggal dan pasangan. Okey. Dan seterusnya kawalan biologi adalah kaedah mengawal sesuatu populasi haiwan perosak tanpa menggunakan racun. So konsep dia akan mencari pemangsa yang tidak berbahaya. Okey. Dan seterusnya, apakah faktor yang boleh mempengaruhi saiz populasi dalam sesuatu ekosistem? So kita tahu populasi adalah kumpulan organisma yang sama spesies hidup dalam satu habitat. Okay, maksudnya kalau dekat belakang rumah ada sekumpulan jenis spesies ayam. Okay, spesies ayam. So dalam satu kawasan tu ada beberapa ekor ayam yang sama spesies hidup dalam satu kawasan. So kita nak tengok faktor apa yang boleh mempengaruhi saiz. Okay, saiz populasi ni. Faktor pertama, serangan penyakit. Boleh mengurangkan bilangan ayam. Kehadiran pemangsa, tiba-tiba ada ular masuk dalam kawasan tu. Sumber makanan, kalau kita tak bagi makan, bilangan ayam akan berkurang. Kalau kita bagi makan lebih, sementara sumber makanan banyak, so ayam itu makin sihat, makinlah dia bertelur. Dan juga perubahan cuaca. Okey. Perubahan cuaca pun boleh mempengaruhi saiz populasi. Okey, so kita tengok pada soalan. Okey, soalan 1, haiwan manakah yang digelarkan sebagai pengurai? Pengurai pengurai ialah organisma yang menguraikan benda mati. So, kita ada 2 sahaja. Kumpulan cendawan dan bakteria. Okey, kamu ingat 2 ni. Cendawan dan bakteria. Okey. Apakah ciri-ciri pengguna tertia? Okey, ciri-ciri pengguna tertia. Okey, pengguna tertia adalah pengguna yang memakan sekunda. Sekunda yang memakan pengeluar. So, herbivore adalah untuk yang prima. Okey. Carnivore ni sesuai untuk sekunda dan tertia. Omnivore sesuai untuk tertia dan ke atas. So, yang paling tepat adalah omnivore. Okey. Sorry, maaf. Teacher salah kat sini. Sorry Okey. Kalau omnivore, dia makan tumbuhan dan dia makan haiwan. So, dia juga makan pengeluar. So, omnivore ni akan jadi pengguna prima dan juga pengguna sekunda. So, carnivore yang paling tepat untuk tertia. Okey, soalan 3. Rajah menunjukkan 2 jenis interaksi, ulat beluncas dan daun. Okey, ulat beluncas dan daun. Apakah interaksi yang terlibat? Okey, kita tengok keuntungan. Adakah dia
Yang mana untung, yang mana rugi. So ulat beluncas makan daun, ulat beluncas untung, daun rugi. Dia adalah parasitisme. Dia tidak boleh menjadi mangsa-pemangsa sebab konsep dia antara pengeluar dengan pengguna. Okey, antara berikut yang manakah contoh kawalan biologi? So kawalan biologi yang paling glamour, ada jawapan ni, burung hantu dan tikus. Cacing pita dan usus manusia adalah parasit. Kenapa? Cacing pita yang hidup dalam usus manusia dapat untung, manusia akan rugi mendatangkan penyakit. Kulat dan alga, kedua-duanya untung. Okey? Mutualisme. Ikan remora dan ikan jerung. Ikan remora untung, ikan jerung tak dapat. Oh, teacher salah label. Okey, kosong tu maksudnya dia tak dapat apa-apa. Sepatutnya negatif kat sini. Okey, nombor 5. Apakah aktiviti manusia yang dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem? Mengekalkan keseimbangan ekosistem maksudnya semua orang, semua organisma, haiwan dan tumbuhan tu dapat hidup secara optimum, paling baik. So, adakah aktiviti pertanian? Salah, sebab aktiviti pertanian dia menebang pokok asal. Penebangan hutan pokok asal lagi salah. Industri, pencemaran, menyebabkan pencemaran. So, jawapan paling tepat adalah amalan 5R. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian B. Raja menunjukkan rantai makanan dalam satu ekosistem. Tandakan peranan ulat beluncas dalam rantai makanan ini. Okey, so daun pengeluar. Yang akan makan mula-mula kita akan letak dia nombor 1 sebagai pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. So peranan ulat beluncas adalah pengguna primer. Okay, ramalkan apa berlaku kepada populasi beluncas. Okey, ramalkan apa berlaku kepada semua ni apabila populasi beluncas bertambah. Okey, kita tengok bila beluncas ni bertambah, maksudnya makin banyaklah daun dimakan. So daun akan berkurang. Okey, daun akan berkurang. Kalau beluncas makin banyak, beluncas ni adalah sumber makanan kepada burung pipit. So, bilangan burung pipit akan bertambah. Bila burung pipit bertambah, dia akan menjadi sumber makanan kepada ular. So, ular pun akan bertambah. Faham Ada masalah? Kalau ada masalah, jangan tulis kat chat teacher tak nak baca chat nanti. Terlupa nak baca. Okay. Kalau tak faham, boleh buka je terus mic. Tanya. Okay, bahagian C kita tinggal dulu. Kita tengok bab nutrisi. Nutrisi bab pemakanan. So dalam bab nutrisi ni, kita tahu kamu belajar 7 kelas makanan. Okay, 7 mesti ingat 7. 7 kelas makanan dan fungsi-fungsi dia kepada manusia. Karbohidrat membekalkan tenaga. Protein membina tisu, membaiki tisu rosak, membina sel ataupun tisu baru. Lemak mengekalkan haba di dalam badan, juga membekalkan tenaga. Vitamin dengan mineral mengekalkan kesihatan badan. Air sebagai pelarut bahan kimia di dalam badan.
Pelawas untuk mengelakkan sembelit ataupun melancarkan proses peristalsis dalam usus besar. So kamu kena tahu kelas makanan, fungsi kelas makanan, contoh makanan. Karbohidrat, apa contohnya? Roti, tepung gandum, nasi, kanji. Okay, kamu mesti tahu fungsi, jenis dan kesan kekurangan dan lebih makan karbohidrat jadi kencing manis, lebih makan protein jadi gout, kalau kurang makan jadi apa pula? So vitamin dan mineral, kita ada vitamin yang larut lemak dan kita ada vitamin yang larut air. Vitamin A, vitamin A, D, E, K itu semua larut lemak. So selebihnya B dengan C adalah larut air. So vitamin dengan mineral kamu kena tahu fungsi, sumber, nak dapatkan sumber vitamin tu daripada mana, kesan kekurangan dan kesan lebih makan. So gizi seimbang adalah, maksud ataupun definisi gizi seimbang adalah mengandungi satu konsep pemakanan ataupun satu hidangan yang seimbang mestilah mengandungi ketujuh kelas makanan dalam kuantiti yang betul. 7 kelas makanan mesti kuantiti yang betul. So kita ada bagaimana dia dipengaruhi, dengan umur, jantina, iklim pekerjaan, saiz badan dan keadaan kesihatan. Maksudnya seimbang itu berbeza seimbang kepada kamu dengan teacher berbeza sebab umur kita berbeza. Jantina kita berbeza. Pekerjaan kita berbeza. Saiz badan kita berbeza. Ada orang memerlukan karbohidrat lebih. Ada orang memerlukan lemak lebih. Itu bergantung kepada faktor-faktor ini. Sebab itulah maksud gizi seimbang tu 7 kelas makanan, kuantiti yang betul menepati individu tersebut. Okay. Lepas tu kita ada belajar sistem pencernaan daripada mulut sampaikanlah daripada mulut masuk esophagus, masuk kawasan perut, ingat tak? Masuk kawasan duodenum, ada pankreas kat sini, ada hati kat sini. Lepas tu masuk usus kecil. Bila masuk usus kecil tu, last sekali dia akan jadi masuk ke kawasan usus besar sehinggalah ke kawasan rektum dan dubur. Okay. So, kamu mestilah boleh melabelkan bahagian-bahagian ini dan tahu pencernaan apa yang berlaku di setiap bahagian. So, teacher tukar colour. So, di mulut, di kawasan mulut. Okay. Karbohidrat dicernakan kepada maltosa oleh enzim amylase Leo. Okay, maafkan tulisan teacher yang buruk ini. Okay, so makanan tu masuk ke dalam kawasan perut. Di perut, protein dicernakan. Protein dicernakan kepada, kejap takut teacher terlajak. Okay, protein dicernakan kepada polipeptida. Boleh rujuk muka surat 33 buku kamu sambil dengar teacher membebelnya. Okay. Enzim yang terdapat di sini adalah enzim protease. So kita ada juga dalam perut ada juga asid hidroklorik yang menghasilkan medium yang berasid
dan juga membunuh mikroorganisma. So, bila makanan tu dah masuk ke kawasan usus kecil, masuk ke dalam usus kecil, kita ada pencernaan karbohidrat, pencernaan protein dan pencernaan lemak. Okey, lemak dia akan pecah kepada asid lemak dan gliserol. Protein yang polipeptida tadi, okey, akan dipecahkan kepada peptida. Sebab tadi dekat perut, protein kepada polipeptida. Sekarang masuk kawasan usus kecil, polipeptida ni akan menggunakan enzim protease. Polipeptida akan dicerna menjadi peptida. Karbohidrat pula, karbohidrat mana yang kata yang tak cerna masa di mulut, kotlah kamu makan laju sangat, telan je. So, karbohidrat akan dipecahkan kepada maltosa. Okey. Di usus kecil ini juga, okey, kita ada dua kawasan dalam buku kamu muka surat 34. Kita ada kawasan duodenum dan kita ada kawasan usus kecil yang ileum tu. So, seterusnya peptida itu, ditukarkan peptida itu akan dicerna kepada asid amino di usus kecil. Yang warna biru ni kawasan usus kecil kat sini. Okey, maltosa akan dicernakan kepada glukosa. Asid lemak dia dah memang kecil. So, bila dah dicernakan yang teacher bulatkan, ini adalah molekul yang paling kecil. Karbohidrat tu molekul besar. So, dicerna sehingga menjadi glukosa molekul yang paling kecil. Barulah glukosa, asid lemak dan gliserol, asid amino diserap masuk ke dalam aliran darah, dihantar ke sel-sel badan. Okay. So, habis sampai usus kecil, ada makanan yang tak cerna. Maksudnya makanan yang tidak cerna akan memasuki usus besar untuk disingkirkan. Okay, bila disingkirkan ni, apa fungsi usus besar? Usus besar akan menyerap semula air. Menyerap semula air maksudnya daripada dalam makanan itu, air dikeluarkan. Sebab itulah najis kita jadi berpecah. Air diserap semula masuk ke dalam darah. Okey. Okey, kita tengok makanan apakah yang membekalkan karbohidrat. So, makanan yang membekalkan karbohidrat ialah kentang. Ini protein, ini lemak. Yang manakah vitamin yang larut air? Okey, vitamin B. Sebab vitamin A, adik, ejaan A, adik adalah larut lemak. Sekejap, cara. Okey. Okey, apakah simptom bagi kanak-kanak yang menghadapi riket? Riket ini jawapannya kaki pengkar. Kaki pengkar, kaki dia bengkok macam tu. Okey, sebab riket dia kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tulang dia terganggu. 4, apakah berlaku jika pankreas dibuang? Okey, kalau pankreas dibuang, kalau tengok dalam muka surat 34 buku kamu, pankreas dia menghasilkan jus pankreas. So, bila pankreas dibuang, kesannya ialah
pencernaan protein dan lemak menjadi perlahan. Sebab jus pankreas tu tak ada. Okey, 5. Apakah ciri khas villus? Villus adalah permukaan struktur pada permukaan dalam usus kecil. So kalau usus kecil tu macam tu, okey. Siapa yang biasa makan perut lembu tu, yang perut tebal tu yang ada bulu-bulu kapet tu, itu adalah kita makan lapisan villus lah. So apa ciri villus tu? Sebab villus tu fungsi dia untuk penyerapan nutrien. So dia mempunyai yang paling tepat supaya nutrien diserap dengan pantas. Bilangan yang sedikit salah. Sedikit ni salah. Salur darah yang sedikit salah. Salur darah mesti banyak. Tebal salah. Dia mestilah nipis. Maksudnya dia nipis supaya penyerapan nutrien tu masuk. Kalau satu villus tu, dalam dia ada laktil dengan kapilari darah. So, nutrien nak masuk dengan cepat, mestilah dia punya dinding tu nipis. Bilangan dia banyak supaya cepat masuk. Dan salur darah juga banyak supaya nutrien tu diangkut dengan cepat. Okey, soalan bahagian B. Rajah menunjukkan 2 jenis makanan. Namakan kelas makanan pilihan jawapan yang diberi. So, ini gambar sayur-sayuran dengan tomato semua ni. Okey. Vitamin. Okey. Ini menunjukkan kekacang. Kekacang merupakan protein. Okey. Kekacang merupakan protein tumbuhan. Okey, protein tumbuhan kita panggil. Dan untuk ni maklumat tambahan untuk orang yang tidak makan daging, yang mengamalkan diet apa kita panggil tu? Diet vegan. Okey, diet vegan dia tak makan daging. So bila dia tak makan daging, sumber protein yang dia nak dapat mesti dia dapat daripada sumber kekacang. So supaya dia punya gizi dia tu seimbang. Okey, tuliskan kelas makanan yang terlibat berdasarkan fungsi yang diberikan. So membina sel baru dan membaiki tisu rosak adalah protein dan mengekalkan kesihatan badan vitamin. Okey. So, kita abaikan C, kita tengok bab 4. Okey, sikit lagi. Bab 4 melibatkan kesihatan manusia, melibatkan penyakit-penyakit. Kita tengok apa yang kita dah belajar. Jenis-jenis penyakit berjangkit. Okey. Berjangkit disebabkan dia boleh dipindahkan dan menyebabkan jangkitan. So, bagaimana dia dipindahkan? Melalui udara, air, sentuhan dan juga vektor. Vektor tu maksudnya haiwan yang boleh membawa jangkitan tersebut. So, udara kita ada tuberkulosis, air kita ada kolera, sentuhan kita ada kurap, vektor penyakit kencing tikus. So kamu ingat beberapa contoh yang di sini. So penyakit berjangkit dapat dicegah dengan konsep keimunan. Konsep keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan penyakit. So, kita ada keimunan pasif dan keimunan aktif. Okey. Keimunan pasif, teacher sebut apa tadi? Pasif, aktif dulu. Keimunan aktif, badan sendiri
Okay, badan kita sendiri menghasilkan antibody. Manakala pasif kita dapat antibody daripada luar. Antibody daripada luar kita dapatkan. Dan kedua-dua jenis ini boleh jadi semula jadi ataupun buatan. Semula jadi atau buatan bermaksud adakah dia semula jadi? Buatan tu buatan manusia. Kita bagi contoh kat sini. Kita ambil dulu pasif semula jadi. Pasif semula jadi contohnya adalah susu ibu dan antibody melalui plasenta. Maksudnya bayi yang menyusu dia dapat antibody semula jadi daripada susu ibu. Kalau buatan kita dapatkan antibody daripada suntikan serum. Maksudnya dalam suntikan tu adalah antibody. Okey. Keimunan aktif pula. Maksudnya badan sendiri menghasilkan antibody. So, semula jadi, maksudnya, aktif semula jadi badan sembuh daripada penyakit secara semula jadi. Okey, kita bagi contoh situasi sekarang. Kalau COVID-19 ni, orang yang kena COVID dan dia sembuh. So, badan dia ada antibody aktif semula jadi. Yang kedua, aktif buatan. Aktif buatan adalah melalui suntikan vaksin. Maksudnya, dalam vaksin itu ada virus yang lemah masuk dalam badan. Badan menghasilkan antibody melawan virus yang lemah itu. Okey? Itu perbezaannya. Okey, kita tengok penyakit tidak berjangkit pula. Kenapa dikata tidak berjangkit? Kerana tidak boleh dipindahkan dan puncanya adalah gaya hidup dan faktor genetik. So, contoh-contohnya adalah diabetes, kanser, hipertensi, asma, penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular tu melibatkan penyakit serangan jantung. Apa lagi? Stroke dan semua tu. Okey, kita tengok pada soalan. Sempat tak ni nak habis ni. Okey, yang manakah merupakan penyakit berjangkit? Okay, penyakit berjangkit tadi, okey, ada urak. Apakah patogen yang menyebabkan penyakit kolera? Okey, tengok balik dalam buku kamu. Dia disebabkan oleh bakteria. Jason dimasukkan ke hospital kerana mengalami malaria. Okay, malaria itu datang daripada suntikan pula dah gigitan nyamuk. Apakah pernyataan yang benar melalui keimunan aktif semula jadi? Okay, ini sembuh daripada penyakit. Kalau antiserum, pasif buatan. Kalau vaksin, aktif buatan. Okey. Aktif buatan. Okey, nombor 5. Okey, bersifat sementara adalah ciri untuk pasif. Keimunan pasif. Pasif kedua-dua lah, pasif buatan dan pasif semula jadi. Okey, nombor 5, apakah contoh amalan yang menguatkan sistem keimunan? Okey. 3 dan 4 lah yang paling tepat. Selain itu, makan makanan yang seimbang, bersenam, mengelakkan alkohol dan rokok,
hidup secara aktif, melakukan pemeriksaan secara berkala. Okey. Bahagian B, penyakit boleh berjangkit melalui pelbagai cara, salah satunya adalah vektor. Tandakan contoh-contoh vektor. Okey, bila 2 markah maksudnya mesti 2 tanda right. So, tikus dan lipas. Ular dia tak berbawa penyakit. So, bulatkan contoh penyakit yang dijangkiti melalui haiwan vektor. Tu malaria, nyamuk. Malaria daripada nyamuk. Demam denggi daripada nyamuk juga. Cuma jenis nyamuk je berbeza. Okey. Tuberculosis daripada bakteria. Okey, chickenpox daripada mana lah? Dah. Chickenpox dari virus ke bakteria? Tak pasti ya. Saya tak ingat. Okey. So, bahagian C kita tinggalkan. Kita tengok bab air pula. Okey, bab 5 air. Kita belajar tentang ciri fizikal, sifat fizikal air. Kita belajar sifat fizikal air ni maksudnya apa yang kita boleh ukur. Kita ukur takat didih dia mesti 100 darjah Celsius. Air ni maksudnya kita kata air tulen. Okey, air tulen. Contoh air tulen adalah air suling. Maksudnya air tulen tu contoh dia adalah air suling yang tidak mengandungi sebarang bahan cemar. Tak ada apa-apa dalam tu. Hanya air sahaja. Tak ada bahan cemar. So, takat didih dia 100 darjah Celsius, takat beku 0 darjah Celsius, tidak berwarna dan ketumpatan dia 1 gram per sentimeter padu. Okey, komposisi air H2O. Ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. So, air kita belajar konsep penyejatan. Penyejatan dipengaruhi oleh kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan terdedah dan pergerakan udara. So, untuk peningkatan penyejatan, kelembapan mesti rendah, suhu mesti tinggi, luas mesti besar, pergerakan udara mesti laju untuk tingkatkan penyejatan air. Dan air, untuk kita dapatkan air yang bersih, kita ada 4 kaedah: penurasan, penyulingan, pendidihan dan pengklorinan. So, kita bersihkan air, kita nak bersihkan dia daripada mikroorganisma, daripada sisa pepejal. Okey. Apa lagi satu? Dah teacher. Kita mesti boleh buang bahan pepejal tu bahan terampai lah. Yang terampai. Okey. Dan juga bahan terlarut kita panggil. Bahan terlarut seperti gula yang terlarut ke, garam yang terlarut ke. So, kita tengok penurasan boleh menyingkirkan apa? Penurasan dia boleh singkirkan sisa pepejal sahaja. Okey, pepejal sahaja. Penyulingan dia boleh singkirkan semua sekali. Okey, semua. Pendidihan boleh singkirkan mikrob sahaja. Okey. Pengklorinan boleh singkirkan mikrob sahaja.
Dan konsep larutan, kita ada jenis-jenis larutan iaitu larutan cair, pekat dan tepung. Konsep larutan tu kita ada, katalah teacher berkecauan, dan sudu gula. Okey, maksudnya gula ni kita panggil dia zat terlarut. Terlarut. Air tu sebagai pelarut untuk melarutkan gula dan dia akan menghasilkan larutan. So, larutan cair maksudnya pelarut lagi banyak. Larutan pekat maksudnya zat terlarut banyak. Larutan tepung, zat terlarut maksimum. Tepu tu maksudnya kita kacau pergilah macam mana pun, dia akan ada sisa di bawah, mendapkan gula kat bawah. Okey, bila kita nak buat larutan, dia dipengaruhi oleh kadar keterlarutan. Makin cepat larut atau tidak. So, untuk kita tingkatkan kadar keterlarutan, untuk kita buat cepat larut, suhu mesti tinggi, saiz zarah mesti rendah, kecil lah, kadar kacauan mesti tinggi. Okey. Kita masuk soalan. Apakah ciri fizik air tulen? Air tulen ciri dia, ni salah, mempunyai takat beku 0 darjah Celsius. Okey, apakah proses yang melibatkan pembebasan haba ke persekitaran? Ini konsep perubahan yang kamu belajar daripada form 1 kan? Kalau haba dibebaskan daripada molekul-molekul, okey, maksudnya haba dibebaskan, tenaga dibebaskan, molekul itu lama-lama akan menjadi ikatan dia akan menjadi lemah, maksudnya dia akan menjadi lebih rapat. So, yang mana paling tepat? Pembekuan. Okey, 3. Aiman dapati air di dalam besen lebih cepat kering daripada dalam gelas. Apakah faktor yang terlibat? Besen, bentuk besen macam mana? Alah, buruknya besen teacher. Bentuk gelas macam mana? Walaupun kandungan air yang sama, tapi luas permukaan terdedah berbeza. Okay, macam kamu sidai baju lah. Kalau kita buka luas permukaan yang besar, cepat baju tu kering. Okey, mengapakah pemfluoridaan penting dalam proses pembersihan air? Okey, fluorida diletakkan dalam air adalah untuk membantu mengelakkan perebutan gigi. Antara berikut yang manakah proses berfungsi untuk menyingkirkan benda asing semasa pembersihan air? Okey, ini kena tengok buku muka surat 71. Untuk menyingkirkan benda asing, okey, jawapannya adalah penapisan dan penurasan. Okey. Pengenapan tu yang tangki di mana sisa pepejal terenap di kawasan bawah. Penggumpalan adalah proses sebelum pengenapan, yang mana dimasukkan alum kan? Tak salah teacher. Betul lah, dimasukkan alum supaya semua pepejal tu bergumpal dan bila masuk proses pengenapan, gumpalan itu akan terenap di kawasan bawah. Okey, ini soalan yang konsep yang biasa. Labelkan yang mana pelarut, larutan ataupun zat terlarut. Okey, ini adalah Z adalah pelarut. Salah lah pula. Larutan adalah Z. Ni gambar cube gula, zat terlarut, air daripada cerek adalah pelarut.
Okey, gariskan jawapan yang pernyataan berikut. Larutan adalah campuran apa? Campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut-larut di dalam pelarut. Okey, sebab yang teacher tak sebut tadi, jenis-jenis larutan tu kita ada larutan dan kita juga ada ampayan. Kan? Ampayan. Okey, larutan dan ampayan. Dia mempunyai ciri yang berbeza. Okey. So, bab 6, asid dan alkali. Sifat-sifat asid dan alkali, okey, sebab asid alkali ni mempunyai pH yang berbeza, rasa yang berbeza, sifat menghakisnya sama, kesan kepada kertas litmus berbeza dan tindak balas dengan logam. So, penunjuk tu apa? Penunjuk adalah bahan kimia yang digunakan untuk membezakan keadaan asid. Asid, kita ada neutral dan kita ada alkali. Daripada pH kosong sehinggalah pH 14. Neutral pH 7. So, kertas litmus biru, merah, kamu mesti tahulah warna-warna yang ditunjukkan untuk menunjukkan jika dia asid, neutral ataupun alkali. Okey. Yang ni kita ada buat dulu dekat sekolah kan. Lepas tu konsep peneutralan adalah pencampuran asid campur alkali dan menghasilkan larutan garam yang neutral. Okey, garam yang neutral. Proses dia adalah proses pentitratan. Okey, dan aplikasi peneutralan kita guna dalam kehidupan seharian dalam konsep ubat gigi, penyegar muka, perapi rambut, kapur mati yang guna dalam pembersihan air tu, pelembut fabrik dan juga cuka. Okey, yang ni kamu kena tahulah konsep-konsep ni. Okey. Rujuk buku kamu muka surat 83. Bahan-bahan ni guna untuk apa? Okey, kita tengok pada soalan objektif. Ciri yang manakah benar tentang cuka? Cuka itu adalah asid. So, yang mana? Ciri yang paling tepat, C. Nilai pH kurang daripada 7. Nombor 2, apakah nama garam yang terhasil? Apabila kalium hidroksida bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey, bila kita tengok ni, kita kena ambil nama dia. Macam mana nak tunjuk? Kan ini adalah nama garam yang proses peneutralan tu. Nama garam terhasil daripada nama alkali dan asid yang digunakan. So kita ambil nama depan kalium dan kita ambil nama belakang asid. Okay, so yang mana? Okay, jawapan yang paling tepat adalah kalium sulfat. Dia tak boleh jadi sulfurik Dia tak boleh jadi sulfida. So jawapan dia adalah kalium sulfat. Okay, nombor 3. Atika menambah bahan X ke dalam satu larutan dan menyebabkan pH meningkat. pH meningkat maksudnya nilai dia meningkat ke belakang. So meningkat ke belakang tu maksudnya menjadi lebih sepatutnya lebih alkali ni. So bila lebih alkali, soalan ni salah ni.
Patutnya ni jawapannya. Okey, meningkat maksudnya menjadi lebih alkali. Nombor tu meningkat. Nombor pH tu meningkat. Okey. Apakah yang berlaku apabila asid hidroklorik ditambah ke dalam natrium hidroksida? Okey. So, adakah asid tersejat? Tidak. Adakah alkali menyejuk? Tidak. So, apa yang berlaku adalah tindak balas asid dengan alkali menghasilkan larutan garam yang neutral. 5. Apakah antara berikut yang manakah merupakan aplikasi asid dalam kehidupan harian? Okey. Penggunaan asid adalah di dalam bateri kereta. Yang ni alkali, ni pun alkali. Okey, padankan bahan berikut dengan ciri yang betul. Okey, kalau air berkarbonat dia adalah asid, ubat gigi alkali. Okey, alkali bila kita guna penunjuk semesta, dia akan menukarkan warna hijau ke warna biru. Manakala kalau asid, warna hijau ke warna merah. Okey, untuk penunjuk semesta, asal dia hijau. So, kalau ke alkali dia akan jadi biru. Kalau ke asid dia akan jadi merah. Okey. Masuk bab elektrik. Sikit lagi ya. Okey, bab elektrik, apa yang kita belajar? Kita belajar tenaga elektrik, kegunaan tenaga elektrik, jenis tenaga dan bagaimana sumber tenaga itu diperoleh. Okey, so kita tengok pada elektrostatik. Elektrostatik tu adalah cas yang wujud pada permukaan yang kata apa? Yang ada geseran. So kewujudan dia, okay, bila ada geseran antara dua permukaan, cas yang terdapat pada permukaan itu akan berpindah. So bila berpindah, menghasilkan cas elektrostatik. So kita boleh tengok pada fenomena dan kehidupan seharian. Ini boleh rujuk buku kamu muka surat 91. Okay. Seterusnya kita tengok hubungan antara arus, voltan dan rintangan. Okay. V, I, R. Okay, hukum Ohm. Mana latihan yang kita dah buat? Okay, V sama ada IR. Kalau dalam buku kamu, muka surat 99, R sama dengan V per I. Ke eksperimen pun kita dah buat. So, ini nak kira nak kira hubungan arus, voltan dan rintangan. So, yang terdapat di dalam lita. So, lita bersiri, cara kira voltan berbeza, arus dan rintangan jika selari. So, kamu mesti boleh bezakan lita dulu dan barulah kita boleh kira hukum Ohm yang terdapat dalam lita tersebut. Okey. Boleh? Seterusnya kita tengok pada magnet. Okey. Magnet, sifat yang boleh menarik dan corak-corak dan arah medan magnet. Okey, sifat magnet dan corak arah medan magnet ni bergantung kepada magnet bar ke, magnet ladam kuda ke. So, dia punya corak medan magnet yang terbentuk tu berbeza. So, elektromagnet bermaksud bila ada arus yang mengalir,
kita ada gelung dan kita ada aruhan magnet ke dalam gelung logam bertebat, so menghasilkan arus elektrik. So menyebabkan mentol menyala. Okay. So elektromagnet ni kita boleh tengok kepada corak dan arah medan magnetnya, kekuatan medan magnet dan kegunaan dalam kehidupan seharian. Okay. Tengok pada soalan, apakah jenis tenaga yang dihasilkan oleh ketuhar? Ketuhar menghasilkan tenaga haba. Tenaga bunyi, objek yang menghasilkan bunyi. Tenaga kimia, objek yang mengandungi bahan kimia. Keupayaan elastik adalah objek yang boleh diregangkan seperti getah ataupun spring. Okay, antara yang berikut yang manakah merupakan contoh elektrostatik? Okay, contoh elektrostatik ni seluar melekat pada kaki. Terutamanya kalau seluar yang baru kita angkat daripada penyidai ataupun keluar daripada dryer. Okay. So, apakah kekurangan bagi litar bersiri? Litar bersiri maksudnya disambung dalam satu arah litar tu saja. Okay. So, kalau kita pasang mentol tu, setiap tu tidak boleh dipadam secara berasingan. Okay. So, antara berikut yang manakah benar mengenai garisan medan magnet? Okay, garisan medan magnet, kalau tengok dalam buku kamu, ke surat 106 ataupun ke surat 104. Okay, garisannya mestilah tidak bersilang. Okay, tidak bersilang daripada utara ke selatan. Okay, lebih rapat di kawasan medan yang kuat. Okay, garisan dia tidak bersambung. So, jawapannya A. Okay, alat manakah yang digunakan untuk membuka dan menutup litar? Okay, ini adalah B, Swiss. Ini adalah simbol mentol. Mentol pula dah. Sel kering. Okay, ini adalah simbol kepada perintang. Betul, perintang. Ini adalah simbol kepada mentol. Okay, ini dalam muka surat 99. Okay, so kalau bahagian B, tuliskan bentuk tenaga yang wujud dalam situasi yang di bawah. Okay, ini tenaga bar. Tenaga haba, ini keupayaan elastik. Tenaga kinetik, maksudnya tenaga objek bergerak. Tenaga bunyi yang dihasilkan melalui getaran. Okey, bahagian C kita tinggalkan. Okey, kita masuk bab daya dan gerakan. Okey, sikit lagi Okey, bab daya dan gerakan ni kita tahu konsep daya dahulu. Konsep daya bagaimana daya itu wujud? Okey. Daya adalah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Dia juga mempunyai titik aplikasi. Itu ciri-ciri daya. Jenis-jenis daya, daya graviti, daya normal yang dimiliki oleh objek yang tetap, okay, berat, daya geseran, daya apungan, daya elastik. Daya elastik dimiliki oleh objek yang boleh diregangkan seperti spring. Okay. Daya apungan, objek yang terapung.
Kemudian daya diukur menggunakan neraca spring dalam unit Newton. N huruf besar tu, Newton. Okay. So, daya dan gerakan melibatkan kesan daya. Kesan daya kita tengok pada kesan tindakan daya. Sebarang daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Maksudnya objek tu pegun, kita beri daya. So, objek tu boleh bergerak. Mengubah kelajuan objek. Memberhentikan objek bergerak. Maksudnya kalau bola bergerak, ada daya geseran menyebabkan lama kelamaan bola itu akan berhenti. Mengubah arah gerakan objek dan mengubah saiz bentuk objek. Okey, ini adalah kesan tindakan daya. Okey, kesan daya juga melibatkan konsep ketumpatan dan apungan. Alah, kecil sangatlah teacher. Tak ni. Okey. Ketumpatan yang kita belajar semasa tingkatan 1 dan kita gabung dengan konsep sekarang iaitu kesan ampungan. Objek yang mempunyai daya apungan mestilah dia punya berat, kita nak tentukan, kita ambil berat sebenar, kita tolak dengan berat ketara. Berat sebenar adalah berat dia di luar air, berat ketara. Okey. So bila kita dah dapat tu, kita dapatlah daya apungan objek. So kita tengok kepada seterusnya, kita tengok kepada tuas. Tuas ini kita ada tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. So nak tentukan tuas itu, teacher ajar hari tu menggunakan konsep, okay, jari kamu genggam. Bila kamu genggam ada ibu jari, okay, dan bila kamu buka jari, 2 jari dia jadi bentuk macam L. Kalau buka 3 jari jadi bentuk macam E. Okey, tuas kelas pertama ni maksudnya adalah fulcrum di tengah. Okey. Yang L tu sebab teacher dulu belajar bahasa Inggeris kan, load. Load tu maksudnya beban. Beban di tengah. Di tengah antara fulcrum dan daya. Yang ketiga tu bentuk macam huruf E, effort. Effort bahasa Melayu dia adalah daya. Daya di tengah. Okey. Daya di tengah, contoh teacher bagi pancing ikan kan. Okey, pancing ikan. Ikan. So ikan ni adalah beban. Okey, bila orang tu nak tarik dia punya joran, dia akan tarik daripada tengah. Tarik daripada tengah, so tangan dia di sini. Bila tangan di sini, tangan itu adalah daya. Fulcrum titik tetap. Dia akan tahan sama ada tahan di tanah ataupun tahan di badan kan. So ini adalah fulcrum. So konsep joran adalah konsep tuas kelas ketiga. Okay. Itu untuk tuas. Dan tuas tu kita boleh kira untuk mendapatkan keseimbangan. Untuk dia seimbang, kita guna rumus beban, jarak beban. Okay, beban jarak beban sama dengan daya darab jarak daya. Boleh tengok balik video yang latihan teacher bagi sebelum ni. Okay, seterusnya momen daya. Momen daya adalah gerakan yang putaran. Macam pintu, nak buka pintu. Pintu tu konsep dia berputar pada satu paksi. Okay? Paksi ataupun fulcrum. So nak kira momen daya, daya yang dikenakan darab dengan jarak. Okay? Antara fulcrum
dan daya itu. Okay. Pintu, nak buka pintu mana lagi mudah? Nak putarkan kata apa, spana kan? Kalau tengok dalam buku kamu tu, bukan surat 1, 2, 3 tu, nak buka spana tu, pegang dekat mana? Yang memudahkan. Memudahkan maksudnya, memudahkan bagi kita daya yang rendah dihasilkan. Kalau kita susah payah nak buka tu, maksudnya banyaklah daya yang kita kena keluarkan. Okey, seterusnya konsep tekanan. Konsep tekanan adalah daya yang dikenakan pada luas permukaan. Ini senang je. Kalau gajah, tapak kaki gajah, luas permukaan dia besar. Nak kenakan daya kepada tanah. So, tekanan dia akan menjadi lebih rendah. Okay, itu konsep tekanan. Tapi konsep tekanan ni ada pula tekanan gas, tekanan atmosfera dan tekanan cecair. Okay, konsep tekanan, tekanan gas, tekanan atmosfera, tekanan gas tu tekanan udara lah. Tekanan atmosfera adalah tekanan yang dihasilkan daripada zarah-zarah dalam atmosfera dan tekanan dalam cecair bendaleh. Okay, so kita tengok soalan. Soalan 1, apakah yang berlaku pada tekanan udara apabila altitude semakin tinggi? Okay, tekanan udara akan menjadi lebih rendah. Okay, apakah contoh tuas kelas kedua? Yang mana tuas kelas kedua? Kita tengok tuas kelas kedua, kalau jari kita dua, bentuk L. L dalam bahasa Inggeris adalah load kepada beban. Beban maksudnya beban di tengah. Kita tengok pada pelayar. Kalau teacher ukis pelayar macam ni. Pelayar, kalau kita nak potong dawai, ni adalah beban, ni fulcrum. Tangan kita tu sebagai, di mana tangan kita, di situlah daya. So ini kelas pertama. Okey. Cangkul macam mana? Okey, cangkul. Nanti terbalik pula dah. Okey, macam ni, cangkul. Okey. Kita nak korek batu tu, ni beban. Okey. Di manakah daya? Tengok pada tangan kita di mana. Di manakah fulcrum? Kalau kita nak cungkil macam ni, fulcrum tu di mana? Okey. Kalau penyepit ais atau penyepit kuih yang macam ni, okey, beban di depan, daya di tengah, fulcrum di belakang. Dan kereta sorong, bila kita gerakkan tangan kita di sini. So sini daya. Okey, daya tu kita angkat, okay, fulcrum di sini dan beban di tengah. So yang mana beban kat tengah? Kereta sorong. Okey. Apakah faktor yang menghasilkan tekanan yang tinggi? Konsep tekanan yang tinggi mana dalam buku kamu? Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan gas ataupun tekanan udara. Okey, tekanan yang tinggi mestilah isi padu yang berkurang. So jawapannya adalah B. Lagi satu, suhu yang tinggi. Suhu tinggi dan isi padu yang rendah menyebabkan tekanan udara menjadi tinggi. Okey, bahagian B, Rajah menunjukkan pisau yang digunakan untuk memotong sebiji tomato. Okey, ini konsep tekanan juga. Pisau yang tajam boleh digunakan untuk memotong objek dengan mudah kerana pisau mengenakan tekanan yang pisau pada hujung dia tu nipis. Nipis
Maksudnya dia punya luas permukaan dia kecil dan dia memberi tekanan yang besar. So, bila dia memberi tekanan yang besar, daya yang kita kenakan rendah. Okay, tandakan ni soalan tadi tekanan yang aplikasi dalam kehidupan seharian. Okay, konsep kasut dan paku terutamanya kasut bola dan tayar traktor. Traktor kan digunakan pada kawasan yang tanah lembap. So bila tanah lembap, dia punya lebar tayar tu kena besar untuk menghasilkan tekanan yang rendah. Okay, dah habis untuk hari ini. Okay, so far ada soalan? Tak ada soalan?